Boleh buat dah. Jom. Majlis diteruskan Bismillah. menggunakan lampu dan lebih jarak dan jangan selewat.
Majlis menjemput saudara Sundar anak lelaki Yuva Raja dari kelas 4 SEM bagi melafazkan Iqrar Rukun Negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai kebangsaan yang lebih erat dan keadaan seluruh masyarakat ini, memelihara satu kebebasan demokrasi, mencipta satu masyarakat adil di mana pembangunan negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan bersama, menjamin satu cara negara terhadap kondisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami rakyat Malaysia merdeka akan mengumpulkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran kebenaran, kedaulatan dan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Hadirin dan hadirat yang bertutur. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis menjemput saudara Muhammad Aiman Mukris bin Muhammad Khairil Amir dari kelas 3 Yakin bagi mengetahui bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal akibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam majlis penuh keberkatan ini, kami menadah tangan penuh kesyukuran, memohon pengharapan dan keredaan daripadamu. Semoga majlis pelancaran Duta Asasah Pembangkitan Pembentukan Karakter Karamah Insaniah peringkat kebangsaan tahun 2023 bertempat di SMK Tasik Aman. Ini menjadi wadah untuk memartabatkan perpaduan dalam kalangan warga pendidikan, rakan strategik polis Diraja Malaysia dan juga masyarakat setempat. Ya Qawiyu Ya Matin, kami mohon darimu ya Tuhan, gunakanlah kepada kami kesatuan hati, emosi, minda dan tindakan dalam melaksanakan amanah yang besar dan bertanggungjawab yang diberi taklifan. Semoga dengan itu kami mampu menempa kecemerlangan bagi menaungi dunia pendidikan, mengangkat martabat karamatul insan melalui pembentukan sasiah, adab dan integriti yang menjadi tonggak ketuhanan dan ketamadunan ke arah Malaysia Madani. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'atik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawasikillahumma rabbi tutha wa adam wuddaha wa hadiha sublaha wamla'aha binawrika allazi la yahbau wa syurah suduraha bifaidil imani bika. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasih-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwah-Mu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah akan ikatannya, kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar, limpahkanlah dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah pandang dan lapangkanlah dengan iman. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, perkenankanlah doa kami, segala usaha kami lakukan ini mampu membawa citra yang besar dan murni, mengangkat martabat dan menjulang tinggi dunia pendidikan yang kami cintai.
Jadikan keikhlasan niat kami sentiasa dijaga dan terpelihara di hati. Walaupun kami tahu ya Allah, banyak perkara mengundang resah, diingkari dan disermungi mihna. Semoga kesungguhan kami beroleh barakah, sepanjang hidup dipandu hidayah. Semoga semangat kerjasama yang kami tunjukkan menambah mawadah di setiap rahmah, menambahkan kasih sayang mendinginkan amarah, qalbu yang suci mengembalikan fitrah. Ya Rahman wa Ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Melati kuntung tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Yang berusaha Encik Safwan bin Haji Rabai, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang berusaha Encik Ahmad Firuz bin Kamarudin, Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang dihormati Inspektor Tuan Muhammad Zafril bin Kamaruzaman, Ketua Polis Balai Kampung Tawas. Yang berusaha Puan Salina binti Salim, Pengetua SMK Tasik Damai. Yang dihormati Encik Zamani bin Alang Ahmad, YDP PIPG SMK Tasik Damai. Yang berusaha Ustaz Amirul Jaili bin Yasin, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang berusaha Puan Salimah binti Tan Boleh alias Hasan, Penolong Kanan Co-Kurikulum. Yang berusaha Encik Abdullah bin Muhammad Romli, Penolong Kanan Pendidikan Khas. Barisan guru kanan, tetamu, guru-guru dan murid-murid sekalian. Bagi pengetahuan hadirin, pada hari ini akan berlangsungnya majlis pelancaran Duta Sasya Pemangkin Pembentukan Karakter Insaniah peringkat SMK Tasik Damai bagi tahun 2023. Pelancaran ini dilancarkan serentak di peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah. Majlis dimulakan dengan ucapan wakil PDRM. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Inspektor Tuan Muhammad Zafril bin Kamaruzaman, Ketua Polis Balai Kampung Tawas bagi menyampaikan ucapan wakil daripada PDRM. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Safwan bin Haji Rabai, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang berusaha Encik Ahmad Firuz bin Kamarudin, Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang berusaha Puan Salina binti Salim, Pengetua SMK Tasik Damai. Yang dihormati Encik Zamani bin Alang Ahmad, yang di-Petua PIPG SMK Tasik Damai. Barisan penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru serta murid-murid yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini sempena majlis pelancaran Duta Sahsiah Pemangkin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah peringkat kebangsaan tahun 2023. Tanpa membuangkan masa lagi, izinkan saya yang mewakili pihak PDRM untuk membacakan perutusan Ketua Polis Negara
sempena Majlis Pelancaran Duta Sahsiah Pembangkit Pembentukan Karakter Karamah Insaniah Peringkat Kebangsaan tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan izinnya jua pelancaran Duta Sahsiah Pembangkit Pembentukan Karakter Karamah Insaniah Peringkat Kebangsaan tahun 2023 dapat disempurnakan pada tahun ini. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia menganjurkan program pada hari ini secara serentak di seluruh negara. Program yang dahulunya dikenali sebagai Majlis Pemufakatan KPM dan PDRM Jom ke Sekolah kini telah dijenamakan semula sejajar dengan konsep murid sebagai Duta Sahsiah. Objektif program ini adalah untuk memeta hala tuju sahsiah di peringkat sekolah dengan melantik seorang murid di setiap sekolah sebagai Duta Sahsiah dalam mengeluarkan garis panduan salah laku seksual dan buli di institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah dilancarkan pada 22 September 2023 yang lalu. Duta Sahsiah yang dilantik oleh pihak sekolah ini merupakan seorang pelajar yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan memperoleh pencapaian terbaik dari segi akademik, sahsiah dan sosial, serta diyakini dapat menjadi role model kepada pelajar-pelajar yang lain. Memetik pesanan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, jika kamu mau melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Kata-kata ini jelas menggambarkan bahawa generasi muda merupakan pewaris kepada kepimpinan negara suatu hari nanti. Justru pembinaan generasi pelapis yang mempunyai jati diri yang tinggi dan pegangan agama yang kukuh harus dipupuk bermula sejak awal usia. PDRM menyedari bahawa ibu bapa dan guru-guru berhadapan dengan cabaran besar dalam mengawal tingkah laku anak-anak muda pada masa kini yang dilihat semakin terdedah kepada pelbagai cabaran dan dugaan. Jika dahulu para pelajar terlibat dalam salah laku disiplin seperti ponteng sekolah, merokok, bergaduh, vandalisme dan buli, namun pada masa kini ramai pelajar dikesan dan ditangkap atas kesalahan yang lebih serius. Justru saya berharap duta-duta sahsiah yang dilantik oleh pihak sekolah dapat memainkan peranan sebagai pemantau atau pelapor kepada pihak sekolah, khususnya bagi mengenal pasti keterlibatan para pelajar dalam kegiatan yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah serta undang-undang negara. Ingin saya kongsikan statistik jenayah indeks melibatkan pelajar sekolah di seluruh negara. Pada bulan Januari hingga September 2022, sebanyak 355 kes dengan 467 tangkapan telah direkodkan. Manakala bagi tempoh masa yang sama pada tahun ini pula, sebanyak 464 kes dengan 561 tangkapan telah dibuat oleh PDRM. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 109 kes dengan pertambahan tangkapan seramai 94 orang. Manakala statistik jenayah narkotik pula menunjukkan sebanyak 136 kes dengan 136 tangkapan telah dicatatkan dari Januari ke September 2022 berbanding 87 kes dan 87 tangkapan bagi tempoh yang sama pada tahun ini. Sungguh pun terdapat pengurangan dalam kes dan tangkapan yang dibuat pada tahun ini. Masih banyak ruang yang perlu diperbaiki. Pemantauan berterusan ke atas para pelajar dan anak-anak muda perlu dilakukan supaya mereka tidak terjerumus ke kancah penagihan, kerana tidak dapat disangkal lagi bahawa najis dadah adalah ibu kepada segala pelakuan jenayah. PDRM amat prihatin tentang permasalahan sosial, salah laku dan jenayah dalam kalangan generasi muda.
khususnya melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Atas rasa tanggungjawab yang tinggi, PDRM telah menempatkan pegawai perhubungan sekolah PPS di semua sekolah di seluruh negara bagi mewujudkan komunikasi berterusan antara PDRM dengan pihak sekolah. Peranan dan fungsi PPS tidak hanya terhad dengan hadir ke sekolah apabila diundang oleh pihak pentadbir sekolah sahaja, tetapi juga mengumpul maklumat daripada pihak sekolah untuk diambil tindakan sekiranya perlu. Di samping itu juga, PPS turut berperanan melakukan rondaan dan lawatan secara berjadual di kawasan sekolah serta memberikan ceramah berkaitan hal-hal keselamatan kepada warga sekolah. Menerusi mekanisme ini, hubungan akrab antara pihak sekolah dengan PPS yang dilantik menjadi semakin erat sekaligus mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat dan kemenjadian para pelajar. Akhir kalam, besar harapan saya agar jalinan kerjasama antara KPM dan PDRM dapat diperkukuhkan lagi dengan pelantikan pelajar sebagai duta sasiah di sekolah masing-masing. Diharapkan juga para pelajar dapat menghindarkan diri daripada terlibat dalam sebarang pelakuan jenayah serta pelanggaran disiplin yang boleh merosakkan diri dan masa hadapan. Kepada para ibu bapa dan pihak sekolah pula, sentiasalah cakna kepada perkembangan semasa trend jenayah yang sentiasa berubah agar anak-anak serta para pelajar kita tidak sesekali terlibat sama ada sebagai pelaku atau menjadi mangsa jenayah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Inspektor Tuan Muhammad Zafril atas ucapan daripada Wakil PDRM sebentar tadi. Kini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Encik Safwan bin Haji Rabai, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perak bagi menyampaikan ucapan perasmian mewakili ucapan Menteri Pendidikan Malaysia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih adik pengacara majlis. Yang saya hormati Yang Berusaha Cik Ahmad Firuz bin Kamarudin, Penurun Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang saya hormati Inspektor Tuan Muhammad Zafril bin Kamaruzaman, Ketua Polis Balai Kampung Tawas. Yang saya hormati Yang Berusaha Puan Salina binti Salim, Pengetua SMK Tasik Damai. Yang saya hormati Encik Zamani bin Ala Ahmad, YDP PIBG SMK Tasik Damai, Barisan Pelongkaran Guru, Barisan Kepimpinan Pelajar, guru-guru, murid-murid SMK Tasik Damai yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam Syah Madani, salam Perak Sejahtera 2030 dan salam anak yang berada di hadapan saya ini yang baik lagi cantik. Pada pagi yang mulia ini, izinkan saya untuk membacakan teks ucapan Menteri Pendidikan Malaysia sempena Majlis Pelancaran Duta Sasiah memangkin pembentukan karakter karamah insaniah peringkat kebangsaan tahun 2023. Salam hadirin yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah kurnia serta keizinannya kita semua dapat hadir dan berhimpun bersempena dengan pelancaran Duta Sasiah memangkin pembentukan karakter karamah insaniah peringkat kebangsaan tahun 2023.
Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa komited menangani isu disiplin khususnya yang berkaitan dengan nilai, adab dan sasiah. Justru Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah proaktif dengan menyediakan surat perkeliling, iktisas, surat siaran dan surat arahan serta garis panduan pengurusan salah laku buli dan salah laku seksual di institusi pendidikan sebagai panduan dalam menangani gejala buli secara lebih komprehensif dan sistematik. Syukur Alhamdulillah, buku garis panduan ini telah dilancarkan pada 22 September 2020. Teras kedua dalam 7 teras nadi keunggulan Kementerian Pendidikan Malaysia menekankan aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, ni akhlak dan integriti. Kita terus berusaha bagi mencapai hasrat ini dengan berpegang teguh kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang menuntut agar perhatian penuh diberikan secara berterusan kepada murid dalam membentuk karakter yang harmonis, murid yang seimbang dari segi aspek jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek. Kementerian Pendidikan Malaysia juga mengharapkan melalui kerangka anak yang baik lagi cerdik ABC yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan Malaysia dapat membentuk karakter murid yang baik, beradab dan cerdik sebagaimana yang dihasratkan. Hal ini penting bagi memastikan anak-anak hari ini benar-benar memenuhi aspirasi negara yang akhirnya dapat mewujudkan suasana harmonis dalam masyarakat dan negara. Jika anak-anak telah dibentuk dengan nilai karamah insaniah, saya yakin dan percaya bahawa anak-anak yang berada di hadapan saya ini mampu berfikir dengan bijak dan celik akal dalam membentuk dan menanam sifat-sifat yang mulia dan terpuji serta mampu membangunkan potensi diri melalui minda, jiwa dan jasmani yang sihat secara menyeluruh. Anak yang baik pastinya memberikan satu gambaran yang baik tentang ibu bapa mereka. Anak yang cerdik itu bagus, tetapi anak yang baik lagi cerdik itu lebih bagus. Tuan-tuan dan puan dan anak-anak yang saya sayangi dan kasihi sekalian, dalam usaha menerapkan nilai karamah insaniah yang dapat melahirkan anak yang baik lagi cerdik, Kementerian Pendidikan Malaysia bekerjasama dengan pihak Polis Diraja Malaysia atau PDRM untuk menangani permasalahan disiplin dan salah laku murid. Pelibatan PDRM melalui Pegawai Perhubungan Sekolah atau PPS di semua sekolah merupakan satu intervensi dalam memastikan bahawa anak-anak tidak terjebak dengan salah laku atau pelanggaran disiplin yang boleh membawa kepada kegiatan jenayah dan pelakuan yang menyalahi undang-undang. Mendidik anak-anak dalam era moden yang penuh dengan cabaran, khususnya cabaran media sosial dan teknologi, memerlukan warga guru memikirkan kaedah yang terbaik untuk menerapkan nilai karamah insaniah yang mencakupi kemahiran dalam pembangunan diri dan kemahiran interpersonal. Nilai-nilai seperti keberanian, ketabahan, kepimpinan, keterampilan, kemahiran berkomunikasi dan kesabaran menjadi nilai yang penting untuk membentuk kemenjadian murid ABC. Justru Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatif dengan melantik duta sasiah yang terdiri daripada kalangan murid sendiri yang sudah pasti lebih dekat dan mengenali antara satu sama lain sebagai usaha membantu memberi kefahaman kepada rakan-rakan berkaitan kesan
salah laku seperti buli dan salah laku seksual, sekaligus menjadi suri teladan yang tinggi nilai sasiahnya dan berkepribadian mulia. Oleh itu, saya amat berharap agar anak-anak semua bukan sahaja cemerlang akademiknya, malahan mempunyai jati diri dengan karakter yang baik dan menjadi contoh kepada rakan-rakan sekalian. Tuan-tuan dan puan dan anak-anak yang saya sayangi dan kasih sekalian, pembentukan sasiah yang baik dan moral diri yang tinggi sebenarnya bermula dari rumah dan diperkukuhkan lagi di sekolah oleh guru. Contoh teladan dan asuhan ibu bapa ditambah dengan didikan guru yang baik sudah pasti akan membentuk nilai-nilai sasiah yang tinggi. Contohnya, ibu bapa yang sentiasa menunjukkan teladan yang baik akan selalu mengingatkan anak-anak agar menghormati guru, rakan dan mereka yang lebih dewasa. Jika berjumpa dengan guru atau yang lebih dewasa, ucap salam dan tunduk sebagai tanda hormat. Ibu bapa dan guru juga perlu mengingatkan anak-anak agar sentiasa membantu rakan-rakan yang memerlukan bantuan dan tidak memandang rendah sesama rakan. Jika dijadikan sebagai satu amalan, maka secara tidak langsung nilai-nilai sasiah yang baik ini akan menjadi sebahagian daripada kebiasaan cara hidup anak-anak. Oleh itu, dalam membentuk kepribadian unggul karamah insaniah anak-anak ini, guru, ibu bapa, pemimpin sekolah dan masyarakat amatlah penting untuk membentuk karakter anak-anak yang baik dan tinggi sasiah. Tuan dan puan dan anak-anak sekalian, peranan pemimpin murid sebagai duta atau ejen yang membantu sekolah dalam menangani isu salah laku seperti buli dan salah laku seksual patut dihargai dan diberikan pengiktirafan. Diharapkan program ini dapat memberikan bimbingan dan kesedaran kepada murid-murid akan matlamat pendidikan ke arah kemanjadian murid. Pembentukan karakter adalah bersesuaian dengan norma masyarakat kita demi melahirkan generasi masa hadapan yang bukan sahaja cemerlang akademiknya, malahan cemerlang sasiah. Selain itu, program ini juga penting sebagai usaha meningkatkan pengetahuan dan kesedaran murid tentang aspek peraturan, undang-undang serta hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan. Program ini juga merupakan medium bagi Kementerian Pendidikan Malaysia dan PDRM menyebarluaskan kefahaman dan kesedaran tentang gejala salah laku yang boleh membawa kepada kesalahan jenayah jika tidak dibendung lebih awal. Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai objektif seperti yang disasarkan, serta memberikan impak tinggi kepada murid dengan adanya duta sasiah yang dilantik dalam usaha membenteras gejala salah laku disiplin di sekolah. Dengan lafaz kalimah yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan cita-citanya merasmikan pelancaran Duta Sasiah Pemakin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah Peringkat Kebangsaan tahun 2020. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Safai bin Haji Rabani. Dijemput Puan Salina binti Salim, Pengetua SMK Tasik Damai, Encik Ahmad Firuz bin Kamarudin, YDP PIPG untuk mengiringi Encik Safwan bin Haji Rabani untuk kimi pelancaran Duta Sasiah Pemakin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah Peringkat Sekolah tahun 2023. Diikuti dengan penyampaian sijil pelantikan Duta Sasiah dan kain selempang.
Majlis menjemput Saudara Amsyah Nafis bin Badrul Hisham dari kelas 3 Yakin bagi menerima sijil pelantikan sebagai Duta Sasya. Seterusnya dijemput Saudari Nur Sabrina Nurina binti Ahmad Aziz Ariza dari kelas 4 STEM untuk menerima sijil pelantikan sebagai Duta Sasya. Seterusnya, majlis menjemput Saudara Sinar Barasan anak lelaki Ulangan Aten dan kelas 1 PKKR bagi menerima sijil pelantikan sebagai Duta Sasya. Encik Ahmad Pirus bin Kamarudin, Inspektor Tuan Muhammad Zafil bin Kamaruzaman, Puan Salina binti Salim dan Encik Zamani bin Alam Ahmad atas kesudian menyempurnakan Majlis Pelancaran Duta Sasya peringkat SMK Tasik Damai bagi tahun 2023. Dengan ini, majlis diteruskan dengan penyampaian pesanan khidmat masyarakat oleh Saudara Amsyah Nafis bin Badrul Hisham dari kelas 3 Yakin bagi menyampaikan pesanan khidmat masyarakat berkaitan gangguan seksual. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin dan hadirat sekalian. Saya Amsyah Nafis ingin menyampaikan pesanan khidmat masyarakat berkaitan gangguan seksual. Dalam masyarakat kita, gangguan seksual adalah satu realiti yang tidak boleh diabaikan. Setiap individu berhak berasa selamat dan dihormati tanpa menghadapi ancaman atau perlakuan seksual yang tidak diingini.
Gangguan seksual boleh merosakkan kepercayaan diri, menjejaskan kesihatan mental dan boleh membawa kepada trauma seumur hidup. Kita perlu bersama-sama membentuk masyarakat yang mengutamakan keadilan dan keselamatan. Oleh itu, mari kita tingkatkan kesedaran tentang isu gangguan seksual dan berikan sokongan kepada mangsa untuk melaporkan kes tersebut. Hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama-sama untuk menjauhkan diri daripada budaya yang membenarkan gangguan seksual. Sekiranya anda atau seseorang yang anda kenali menjadi mangsa gangguan seksual, jangan berdiam diri. Minta bantuan daripada guru dan keluarga untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa, terutamanya Polis Diraja Malaysia. Kita semua boleh berperanan untuk menghentikan gangguan seksual dan membina masyarakat yang selamat dan adil. Sehubungan dengan itu, mari bersama-sama melindungi hak asasi setiap individu. Hentikan gangguan seksual. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Amsyah Nafis atas pesanan itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput saudari Nur Sabrina Nurina binti Mat Harizam dari kelas 4 STEM bagi menyampaikan pesanan iman masyarakat berkaitan buli. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Saya, Nur Sabrina Nurina binti Mat Harizam, ingin menyampaikan pesanan khidmat masyarakat berkaitan buli. Adakah anda tahu bahawa buli adalah masalah yang serius dalam masyarakat kita? Buli tidak hanya merosakkan individu yang terlibat, tetapi juga memberi impak yang negatif kepada masyarakat secara keseluruhan. Setiap tindakan buli meninggalkan kesan mendalam kepada mangsa, meningkatkan risiko masalah kesihatan mental dan boleh mengakibatkan peningkatan kadar ketidakhadiran ke sekolah. Kita semua bertanggungjawab untuk menghentikan buli. Mari kita bersama-sama membentuk masyarakat yang menggalakkan kebaikan, menghormati perbezaan dan memberi sokongan sama insan. Jika anda menyaksikan atau mengetahui tentang sebarang kejadian buli di sekolah atau asrama, jangan berdiam diri. Laporkan kepada guru untuk tindakan awal atau membantu mangsa dengan memberi sokongan moral. Oleh itu, marilah kita bersatu hati bertindak sebagai masyarakat yang prihatin supaya kita bebas daripada buli. Sekecil-kecil tindakan kita boleh menghalang buli daripada terus berluasa. Katakan tidak kepada buli. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Sabrina Nurina atas pesanan sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan pihak sekolah, dijemput sekali lagi Puan Pengetua, Puan Salina binti Salim untuk menyampaikan cendera hati sebagai tanda terima kasih kepada Encik Safwan bin Haji Rabai, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Majlis kita sudah sampai ke penghujungnya. Dijemput Puan Salina binti Salim, Pengetua SMA Tasik Damai dan barisan penolong kanan untuk mengiringi tetamu-tetamu kehormat ke bilik gerakan.
Letak kat atas ke? Atas kan? Aku bilang balik. Mazalih. Ya. Cikgu, bye-bye lah cikgu. Mohon pelajar duduk di depan. Duduk. Okay, jadi kita finish.